Okey. Kita sambung. Okey, kita sambung pembelajaran kita seterusnya kat topik 9.2. Sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut keluaran segitiga. Kita akan lihatlah segitiga ni sifat-sifat dia macam mana. Kemudian kita akan lihat sudut pedalaman. Sudut pedalaman tu maksudnya dalam, sudut di dalam, dan serta sudut keluaran. Sudut keluaran ni maksudnya sudut di luar bagi segitiga. Okey. Apakah sifat segitiga? Next. Okay, segitiga. Kita lihat dulu. Jenis segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ni maksudnya setiap sisi dia adalah sama. Sisi dia sama. Contohlah, cikgu tu lukis kat sini. Kemudian macam mana kita nak tahu segitiga tu sama sisi? Dia ada macam satu garis lah di setiap sisi tu. Contohlah, garis pertama, garis kedua, garis tiga. Setiap garis tu ada satu garis kecil. Satu. Itu maksudnya segitiga sama sisi. Panjang ni sama lah. Kalau sini 2 cm, sini 2 cm, sini pun 2 cm. Itu segitiga sama sisi. Bilangan peraksi simetri. Bilangan peraksi simetri dia ada 3. Maksudnya dia boleh lipat. Bila kamu lipat tu tidak ada bucu yang berlebihan lah. Contohlah cikgu labelkan ni bucu 1. Bucu 1, bucu 2, bucu 3. Bila kamu lipat bucu 2 kepada bucu 3, maka akan terbentuklah satu garis lah di tengah-tengah ni. Tengah ni, garis dot ni. Ni adalah peraksi simetri dia lah. Kemudian kamu lipat bucu 1 kepada bucu 2. Akan ada terbentuk satu garis dot ni kat tengah ni. Tu adalah peraksi simetri dia. Kemudian bila kamu lipat bucu 1 ke bucu 3, akan terbentuklah satu garis dot ni. Itu adalah peraksi simetri yang ketiga. Itu peraksi simetri dia. Kemudian sifat geometri. Semua sisi adalah sama panjang. Semua sisi sama panjang. Dan semua sudut pedalaman ialah 60 darjah. Okey, dalam satu segitiga sudut pedalaman dia 180 darjah. Okay, bila dia segitiga sama sisi, bila segitiga sama sisi dia sama, tiga-tiga ni sama, dan sudut ni juga adalah sama. Label lah sudut A, B, C. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C. Di mana setiap sudut ni adalah 60 darjah. 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah. Sebab jumlah keseluruhan sudut pedalaman adalah 180 darjah bagi segitiga lah. Macam tu. Okay, seterusnya. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ni, kaki dia sama. Segitiga sama kaki. Kaki dia sama. Contohlah garis sebelah kiri ni ada satu sengatan lah. Sebelah kanan pun ada satu sengatan. Maksudnya kaki dia sama. Yang bawah ni dia tak tulis macam ni. Kalau ada garis macam tu, satu garis, dia ni segitiga sama sisi. Tapi yang ke bawah dia tak sama. Mungkin dia buat dua garis macam ni. Maksudnya dia tak sama dengan sisi satu. Sisi satu dan sisi dua sama.
Sisi 3 ni dia tak sama dengan sisi 1 dengan sisi 2. Tu segitiga sama kaki. Kaki dia sama panjang. Bilangan pasti simetri dia ada satu je. Kalau segitiga sama kaki ni kamu boleh lipat satu cara je. Itu kamu boleh lipat bucu B kepada bucu C. Di mana pasti simetri dia di tengah ni lah, yang garisan dot ni. Bila kamu lipat tu, tidak ada bucu yang berlebihan. Okey. Dua daripada sisinya sama panjang, sebab kaki dia sama. Dua sudut tapak adalah sama. Sudut di tapak adalah sama. Sudut di B sama dengan sudut di C. Contohlah sudut di B ni, contoh 50 darjah. Maka sudut di C juga adalah 50 darjah. Okey, sudut di A berapa sudut di A? Kalau sudut B 50, C 50, maka sudut di A adalah berapa darjah? 80 darjah. Sebab jumlah sudut pedalaman bagi segitiga adalah 180 darjah. Kamu tambahlah 50 tambah 50 tambah 80, dapat 180. Okey, seterusnya. Segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki, maksudnya dia tak sama semua. Dia tak sama semua. Contohlah garis pertama, garis kedua, sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Dia tak sama. Contohlah sisi pertama ada satu sengatan. Sisi kedua ada 2 sengatan. Sisi ketiga ada 3 sengatan. Dia berbeza lah ni. Dia tak sama. Sisi 1 tak sama sisi 2, tak sama dengan sisi 3. Pasti simetri dia tiada, sebab dia tak boleh lipat. Kamu lipatlah macam mana pun, dia akan ada bucu yang berlebihan. Kemudian sifat geometri dia, semua sisinya tak sama panjang. Semua sudut pedalaman adalah tak sama. Sudut dia tak sama. Tak sama semua ni. Contohlah sini A, sini bucu B, sini bucu C. Sudut di A, sudut di B, sudut dengan C tak sama. Contohlah sudut A 10 darjah. Contohlah sudut B contohlah 80 darjah. Maka sudut di C adalah 90 darjah. Sebab tak sama semua. Okey, faham tu? Macam tu. Segitiga yang dikelaskan mengikut sifat sisi. Faham? Boleh? Hello? Faham ke tidak? Faham. Okey. Aku tak dengar suara kamu. Okey. Terusnya. Segitiga dikelaskan mengikut sifat sudut. Sifat sudut. Sifat sudut. Yang pertama, segitiga bersudut tirus. Segitiga bersudut tirus. Sudut tirus ni maksudnya dia tajam. Semua buku tajam. Dia tajam. Contoh. Sudut tirus. Ini kalau ni. Masuk sudut tirus. Sudut tirus ni ia adalah hang pula. Masuk sudut tirus ni adalah sudut dia kurang daripada 90 darjah. Sudut dia, sudut
dia kurang daripada 90 darjah. Sudut kat sini kurang daripada 90, sudut kat sini kurang daripada 90, sudut di sini kurang daripada 90. Sifat geometri dia, cuma sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Sudut tirus ni maksudnya dia kurang daripada 90. Okey, yang seterusnya, segitiga bersudut cakar. Segitiga bersudut cakar. Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakar. Okey, kalau sudut cakar ni, maksudnya dalam segitiga tu akan adalah satu sudut, contohlah sudut ABC kan. Sudut ABC ni akan ada satu sudut di mana sudut dia melebihi 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Contohlah sudut A. Sudut A ni contohlah 110 darjah. Jadi sudut cakar ni dia kurang daripada 180 darjah. Tetapi dia lebih daripada 90 darjah. Ni adalah sudut cakar. Dia lebih 90, mungkin 91 ke, mungkin 100 ke. Tapi dia kurang daripada 180, 179 ke, 180 ke. Itu adalah sudut cakar lah. Okey, dan seterusnya. Yang ketiga adalah segitiga bersudut tegak. Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut tegak 90 darjah. Sudut tegak kamu tahulah. Sudut tegak ni 90 darjah. Mana simbol sudut tegak ni macam simbol segi empat kat sini. Contohlah. Dia bagi segitiga. Kemudian dia letak simbol macam segi empat kat situ. Yang ni maksudnya sudut tegak, iaitu sudut 90 darjah. Dia tak tulislah pula 90 darjah macam tu. Dia tak tulis sudut 90 darjah, sudut tegak. Dia hanya labelkan sebagai macam segi empat ni. Tegak ni. Ni adalah wakil simbol sudut tegak lah. Sudut 90 darjah. Okey, boleh? Faham? Ada masalah? Tak ada. Tak ada? Okey. Bagus. Okey, cuba lihat ni. Latih diri 9.2a. Kamu buat lah ni. Okey, buat. Kemudian next. Okey. Didapati bahawa bagi suatu segitiga, AC tambah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Kamu kena ingatlah. Segitiga, AC tambah sudut pedalaman dia, sudut pedalaman ni maksudnya sudut di dalam, ialah 180 darjah. Tak kisahlah macam mana pun bentuk segitiga tu, asalkan dia berbentuk segitiga, maka sudut-sudut kedalaman dia, jumlahnya ataupun hasil tambahnya adalah 180 darjah. Kamu lihatlah. Ni sudut A, ni sudut B, yang ni sudut C. Semuanya sudut di dalam, sudut kedalaman. Jadi bila kamu tambah semuanya, sudut A tambah sudut B tambah sudut C, jumlahnya adalah 180 darjah. Ingat ni, sampai ke mati ingat ni. Segitiga sudut kedalaman dia 180 darjah. Sebab kamu akan gunalah di peringkat yang lebih tinggi. Ni basic je ni. Kemudian yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut keluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Apa maksud dia? Maksudnya sudut di dalam tambah sudut di luar bersebelahan ialah 180 darjah. Maksudnya C ni sudut dalam, D ni adalah sudut luar, kemudian ni adalah garis lurus lah ni.
garis lurus. Hasil tambah C, sudut C tambah dengan sudut D adalah 180 darjah. Kenapa C tambah D 180 darjah? Sebab dia adalah garis lurus. Garis lurus, jumlah sudutnya adalah 180 darjah. Okey. Seterusnya, sudut keluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Maksudnya apa? Maksudnya sudut keluaran ni, D ni adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Bertentangan. Lalu yang C ni bersebelahan. C ni bersebelahan dengan dia. Bertentangan dengan dia adalah sudut A dengan sudut B. Jadi sudut keluaran ni, D ni, dia sama dengan sudut A tambah sudut B. Sudut kedalaman A tambah sudut kedalaman B. Macam tu je. Okey. Boleh kita lihat ni. Contoh 3. Contoh 3. Cari nilai X bagi setiap rajah yang berikut. 92 darjah, 37 darjah, X. Sudut dia. Nak cari X. Nak cari X mudah lah. Ni bentuk segitiga. Sudut kedalaman segitiga, hasil tambahnya adalah 180 darjah. Jumlah tambah tiga-tiga sudut ni adalah 180 darjah. Jadi nak tahu X, kamu tolak je. 180 tolak 92 tolak 37. Dapatlah 51 darjah. Macam tu je. Okey. Yang B. Cari nilai X. X kat sini. X kat sini. Yang mana nak cari nilai X? Bila sudut keluaran, X ni sudut keluaran, dia akan sama dengan sudut hasil tambah sudut kedalaman yang bertentangan. Bertentangan dengan dia yang mana? Yang ni lah. 79 dengan 28. Jadi kamu tambah je. Jadi X sama dengan 79 tambah 28 darjah. Jadi dapatlah 107 darjah. Itu adalah X. Ataupun kamu nak buat secara lain sikit. Okey, kamu tahu sini 79, sini 28. Kamu cari dulu sudut di sini. Nak cari sudut kat sini dulu. Macam mana nak cari sudut kat sini? Kita label lah sini sudut Y. Contohlah. Jadi nak cari Y. Y, cari sudut Y dulu sama dengan semua sekali sudut bilangan segitiga 180. Tolak dengan 79. Tolak dengan 28. Kamu tekan je kalkulator. Dapat apa ni? 280 tolak 79 tolak 28. Dapat 73. 73 darjah Y. Okey. Bila dah dapat Y 73, Y ni sama dengan 73. Ni 73. Maka kamu cari X. Ni adalah garis lurus ni. Garis lurus. Garis lurus adalah 180 darjah. Jadi kamu tahu garis lurus 180 darjah. Jadi X sama dengan 180 tolak 73. Jadi kamu tolak lah 180 tolak 73. Dapatlah 107 darjah. Sama je lah. X 107. X 107, X 107. Guna cara yang berbeza. Okey, ada masalah? Faham tak tu? Faham, okey, bagus.
Aduh. Hang. Ni. Hang. Hilang. Buat semula enggak. Ya. Hang. Sekejap. Okay. Okey, nanti kamu buat ni. 1.9.2 B ABC. Nanti cikgu akan post dalam grup. Nombor 2 ABC. Okey, next. Bagaimana anda menyelesaikan masalah? Ni kita nak selesaikan masalah ni. Dalam rajah di sebelah, PQRS ialah garis lurus. Ni PQRS. PQRS garis lurus. Garis lurus ingatlah jumlahnya 180 darjah. Hitung nilai X dengan Y. Macam mana nak cari X? Macam mana nak cari Y? Macam mana nak cari X? Macam mana nak cari Y? Okey, yang pertama. Lalu kamu lihat. Ni adalah segitiga TQS ni. Ni adalah segitiga sama kaki kan? Segitiga sama kaki. Sama kaki. Sebab apa? Sebab dia ada satu garis sini, satu garis sini. Maksudnya segitiga sama kaki lah. Kaki dia sama. Bila kaki dia sama, maksudnya sudut di sini, dia akan sama dengan sudut di sini. Okey. Kemudian, kamu cari dulu sudut di S. Boleh cari sudut di S tu. Sudut di S, yang melihat ni segitiga TRS. Segitiga TRS. 46, 84, sudut di T 46, sudut di R 84 dan sudut di S tak tahu. Kita cari sudut di S. Carilah S sama dengan sudut dalaman bagi segitiga. Jumlahnya 180. Tolak dengan 46. Tolak 84.
Kamu cari sudut DS dulu. Tekan je kalkulator ni. 80 tolak 46 tolak 84. Kamu akan dapat sudut DS adalah 50 darjah. Sudut DS 50 darjah. Padang ni 50. Maka sudut DQ juga adalah 50. 50. Kemudian kamu boleh cari sudut kamu nak cari sudut X. Terus boleh cari sudut X. X sama dengan tu garis lurus kan. PQR ni garis lurus. Garis lurus sudut dia adalah 180. Jadi kamu tolak lah 180 tolak 50 darjah, dapatlah 130 darjah. Maka X dapat 130. X dah dapat 130. Kata yang tu. Kemudian cari sudut Y. Sudut Y di sini. Di sini. Situ Y. Kemudian bawah tu 50. Kamu cari sudut R dulu. Cari sudut R. Sebelah sudut R tu 84. Kamu cari sebelah kanan sudut R tu 84. Kamu cari di sebelah kiri sudut R. R lah. Sama dengan ni garis lurus. Garis lurus 180. 180 tolak dengan 84 darjah. 80 tolak 84 dapat 96 darjah. Jadi sudut di R sebelah kiri tu adalah 96 darjah. Jadi nak tahu sudut Y. Sudut situ Y, sudut kat bawah 50, sudut kat bawah 96. Jadi nak tahu Y, jumlah sudut kedalaman segitiga 180 tolak dengan 50 tolak dengan 90. Jadi kira 180 tolak 50 tolak 9. Dapatlah 34 darjah. Jadi Y adalah 34 darjah. Betul tak 34 ni? Betul lah. Y adalah 34 darjah. Kamu kena tengoklah. Kalau dalam buku teks ni pengiraan dia lain-lain. Cikgu ajar ni lain. Rasa simple yang cikgu ajar sebab penerangan buku teks ni macam pening je. Kemudian buat latihan ni. 9.2 C 1 dengan 2. Kemudian kamu buat mahir diri ni. Mahir diri nombor 3, 4, 5. Okay, habislah topik 9.2. Ada masalah? Ada masalah? Tidak. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ini kita belajar segitiga. Sudut berdalaman dengan sudut keluaran segitiga. Secara basicnya, secara asasnya, segitiga sama pun segitiga ada 3 sudut. Sudut A, sudut B, sudut C. A, B, C adalah sudut berdalaman. Jadi mana-mana segitiga, macam mana bentuk segitiga pun, hasil tambah sudut berdalaman iaitu A tambah B tambah C, jumlahnya adalah 180. Tak kisahlah segitiga bentuk macam ni ke, macam ni ke. Jumlah A tambah sudut B tambah sudut C, jumlahnya 180. Macam tu. Kemudian bila kamu satu garis lurus kan, kamu ambil garis lurus, buat satu panjang garis lurus. Kita label lah sini sudut D. Sudut D adalah sudut keluaran sebab dia di luar segitiga. Jadi dia sudut keluaran lah sebab dia di luar segitiga. Maka sudut C tambah dengan sudut D, jumlahnya 180 darjah.
Macam tu. Ataupun kita panjang sebelah sini. A ni kita panjangkan. Panjangkan. Letaklah sini sudut E. E dengan A adalah garis lurus. Samalah juga. E tambah A sama dengan 180 darjah. Ataupun nak panjang sebelah sini. Sudut B. Label sini F. Contohlah. F tambah B sama dengan 180 darjah. Jadi secara asasnya, secara umumnya sudut pendalaman segitiga jumlahnya 180 dan garis lurus adalah 180 darjah. Okey, ada masalah kan? Okey, yang baru masuk tu boleh isi kehadiran di ruangan chat. Isi kehadiran. Kehadiran di ruangan chat. Okey, kalau tak ada masalah, kita tamatkan perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as dan qawawan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Buat latihan tu sampai pukul 10.30. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.